KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Kita dah nampak pelbagai jenis rumah kan. Apa yang kita nak belajar? Pagi ini kita nak belajar sama-sama subjek sejarah kan, dan kita nak persilakan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Silakan cikgu. Baik, itu cikgu yang akan bersama dengan kita. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia kita bersama dengan Cikgu Ahmad Bayi Hakim Muhammad Yunus, Guru Sejarah SMK Mahmud Raub Pahang. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Baik Cikgu, sebelum saya sebenarnya banyak benda nak borak dan nak bincang dengan Cikgu ni. Tapi sebelum kita mulakan kita punya perbincangan ataupun kelas kita nak kena sama-sama patuhi SOP. Saya dan Cikgu kami jaga penjarakan fizikal 1 meter sekurang-kurangnya, pakai pelitup muka dan juga kita kena sanitasi tangan. Silakan Cikgu. Kita gunakan cecair pembasmi kuman. Kalau dekat rumah tidak ada cecair pembasmi kuman, gunakan saja air dan juga sabun sebab objektifnya adalah untuk kita sama-sama menjaga kebersihan diri kita. Baik Cikgu, sebelum tu Cikgu, saya nampak tadi Cikgu masuk dengan tarian dan juga pakaian Cikgu. Sebenarnya mungkin Cikgu boleh cerita sikit Cikgu, asalnya daripada mana pakaian ni Cikgu dan juga tarian tadi Cikgu? Ya, saya sebenarnya itu tidaklah tarian tetapi saya beri satu manifestasi seolah lelaki Iban sedang berburu, ya. Itu contohlah, ya. Baik. Kemudian pakaian yang saya pakai pada hari ini cukup istimewa. Ini dipanggil sebagai baju gagong. Ya. Dan di dalam saya ini ialah baju burung. Ya, dan juga ini dipanggil ketapi atau topi bagi kaum Iban. Baik. Dan sempena tema hari ini saya bawalah pakaian istimewa. Baik, so ini adalah pakaian tradisi kaum Iban Sarawak lah Cikgu. Betul. Baik, dan hari ini kena dengan topik kita Sabah dan Sarawak, tarian dan seni bina. Tapi saya tak nak belajar seorang-seorang sebab ada rakan-rakan saya akan turut sama bersama dengan kita pada pagi ini. Kita nak persilakan mereka untuk masuk ke studio bersama dengan kita secara virtual untuk kita perkenalkan mereka. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Sihat ke? Baik. Alhamdulillah. Baik. Cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka, boleh Cikgu? Ya, boleh. Okey, kita ada dua sekolah pelajar daripada dua sekolah yang akan bersama kita daripada SMK Mahmud Raub Pahang dan juga SMK Tengku Kudin. Yang mana kita mulakan dengan Wardina. Silakan Wardina. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Wardina dari SMK Mahmud. Baik, terima kasih Wardina. Seterusnya Julaiha. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Julaiha binti Ahmad Zamzam daripada SMK Mahmud. Baik, terima kasih Julaiha. Dan seterusnya Elisha. Hai, Assalamualaikum. Saya Nurisha binti Kurdin, saya dari SMK Mahmud. Baik, terima kasih Elisha. Seterusnya Izzah. Silakan Izzah. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nur Izzah Syahira binti Muhammad Faiz dari SMK Tengku Kudin Raub. Baik, terima kasih Izzah. Dan yang terakhir Naili. Silakan Naili.
Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nelly Fazana Muhammad Nizam daripada SMK Tengku Kudin Raub. Baik, terima kasih Naili. Nampaknya bukan sekadar cikgu sahaja yang menggayakan pakaian tradisi, tetapi murid-murid kita juga menggayakan pakaian tradisi kaum-kaum yang terdapat di Sabah dan juga Sarawak, cikgu. Kita meriahkan suasana hari ini, Azhar. Baik, dan kita nak mengenali budaya dan tradisi yang ada di negara kita sebenarnya. Itu dia yang lebih penting. Baik, cikgu, dan kita nak tengok dulu apa kata dan juga pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pagi ini. Kita saksikan dulu video ini. Diwarisi sejak turun-temurun, penggunaan kostum tradisi menarik dan diiringi alunan alatan muzik seperti sape, tawa, bebendai, engkulumong, gong, sompoton dan banyak lagi. Ianya begitu menarik untuk ditonton. Semoga budaya warisan ini diwarisi kerana ia sebahagian budaya tradisi kita. Kepelbagaian sejarah dan budaya masyarakat Sarawak dan Sabah ini merupakan satu simbol keunikan masyarakat Malaysia. Kita perlu memupuk sikap hormat menghormati dan meraihkan kepelbagaian budaya yang terdapat di negara ini. Aspek seni tari dan seni bina yang kita pelajari ini merupakan suatu khazanah budaya yang amat bernilai harganya. Semoga ianya kekal tak luput ditelan zaman, tak hilang diingatkan. Pada pandangan saya, seni tari merupakan satu contoh lambang identiti sesuatu bangsa. Sarawak dan Sabah mempunyai pelbagai etnik dan suku. Melalui tarian, adat tradisi, perayaan besar dan falsafah hidup dizahirkan dalam satu persembahan. Seni tari etnik Sarawak dan Sabah ini patut dipromosikan sebagai satu rutin yang boleh dipraktikkan oleh semua masyarakat. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar. Dan cikgu, kita kena faham sejarah negara kita, barulah kita boleh mencintai. Kan bab kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Kan. So hari ini cikgu, sebenarnya apa yang kita nak belajar dalam subjek sejarah dengan topik kita yang khusus ni, Sabah dan Sarawak, tarian dan seni bina ni, cikgu? Ya, betul. Sebelum tu saya nak betulkan sedikit persepsi yang selalu menganggap bahawa sejarah ini kita belajar tentang fakta peristiwa sahaja. Tetapi dalam sejarah ini kita ada banyak disiplin dan cabang ilmu. Salah satunya ialah sejarah budaya. Baik. Hari ini kita mengkaji tentang sejarah budaya yang selalunya kita ada masalah di sudut rekod persuratan, penulisan dan segalanya. Tetapi sebenarnya catatan sejarah itu ada dalam bentuk seni bina dan juga dalam persembahan tarian. Baik. Itulah tajuk kita hari ini, iaitu masyarakat Sarawak dan Sabah dalam aspek seni tari dan juga seni bina. Seni bina. Baik, bukan sekadar seni bina yang biasa-biasa, cikgu, tetapi terkandung adat dan juga tradisi masyarakat ataupun rakyat yang ada di negara kita ini. Baik, saya tak sabar sebenarnya nak menelusuri sejarah pada pagi ini bersama dengan Cikgu Baihaki, tapi kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Ahmad Baihaki Muhammad Yunus, Guru Sejarah SMK Mahmud Raub Pahang, dan juga rakan-rakan saya di Google Meet yang ada daripada 3 buah sekolah dua buah sekolah, maafkan saya, SMK Mahmud dan juga SMK Tengku Kudin. Baik cikgu, saya sebenarnya gambar mata tengok jenis-jenis rumah yang ada depan kita ni, kan sangat cantik, sangat luar biasa, mengandungi adat tradisinya tersendiri, cikgu. Dan saya nak tanyalah rakan-rakan saya di Google Meet, semua dah ready ke untuk kita mulakan kelas kita? Kalau dah ready, belanja saya 1 thumbs up. Cincing, cincing.
Okey, baik. Semua dah ready cikgu. Kan dengan gaya baju mereka saya sangat tertarik dan juga aura yang positif itu sendirilah. Baik, kita tak nak lengahkan masa. Kita mulakan kelas kita pada pagi. Silakan cikgu. Okey, baik Azhar. Kelas kita hari ini kita mulakan dengan aspek tarian. Iaitu kita nak lihat bagaimana tarian masyarakat Bumiputera di Sabah dan juga Sarawak. Saya mulakan dengan yang pertama, tarian ngajat. Tarian ngajat ini ialah satu tarian yang diasaskan oleh masyarakat Iban dan juga orang Ulu. Dan tarian ngajat ini mempunyai banyak jenis. Ada yang disebut sebagai ngajat berbunuh, ngajat kuta, ngajat pual kumbu, ya, ngajat indu dan juga ngajat lesung. Jadi setiap ngajat itu memaparkan mesej dan juga manifestasi sendiri. Baik, maksudnya setiap tarian itu ada mesejnya tersendirilah cikgu. Ya, ada mesej yang hendak disampaikan. Disebabkan itulah dia dikenali sebagai ngajak berbunuh, ngajak ngalu temuai misalnya. Dan pada hari ini, jika kita lihat di tepi saya ini, saya bawakan satu set pakaian. Ya. Baik. Kita pusing-pusing sikit. Okey, ini contoh pakaian dipakai ketika tarian ngajat, ya. Ngajat Hindu biasanya kaum wanita memakai pakaian ini. Ini disebut sebagai ngepan iban, ya. Ngepan iban je. Ya, betul. Baik, kita pergi kepada tarian yang kedua. Baik. Ini disebut sebagai bermukun. Saya sebenarnya nak mengajak Azhar bermukun. Ya, tapi agak segan sikit nanti kami jadi macam kuda kepang ataupun wayang kulit, ya. Tapi tak mengapa, kita lihat di sini. Baik. Bermukun ialah acara bergendang. Kalau Azhar lihat di sini, nampak siapakah yang memukul gendang? Wanita cikgu. Ya, itulah istimewanya acara bermukun ini. Kaum wanita akan bergendang, kemudian kaum lelaki akan bertandak atau berjoget, ya. Mereka akan berjoget dan ada tujuannya biasanya pada peringkat awal. Bermukun ini adalah untuk ritual perubatan. Baik. Biasanya orang Kelantan dia suka main puteri misalnya, ya, untuk mengubati penyakit mistik dan segalanya. Baik. Kemudian dia berubah mengikut zaman. Bermukun menjadi satu acara untuk memeriahkan majlis keramaian seperti majlis perkahwinan, ya. Dan uniknya bermukun ini, mereka berbalas pantun sambil bergendang. Kaum wanita ini dipanggil sebagai mak atau syekh gendang. Mereka sambil bergendang, mereka berbalas pantun. Itu uniknya bermukun. Baik. Kemudian kita lihat tarian kedua, ini disebut sebagai tarian Datun Julut. Ya. Kalau kita lihat pakaian ini ialah orang Ulu, ya, atau biasanya orang Kenyah, ya, punya pakaian. Baik. Mereka ada pakai topi berbulu, kemudian mereka ada pakai baju bercorak begitu. Dan uniknya tarian ini, mereka membawa kipas, ya. Kipas di tangan itu diperbuat daripada bulu, sama ada bulu burung kenyalang ataupun bulu burung enggang. Ya. Dia sebut daripada bulu kenyalang, maksudnya ini daripada Sarawak lah cikgu? Ya, daripada Sarawak. Biasanya masyarakat Iban ini atau orang Ulu, mereka meletakkan darjat yang berbeza. Bulu kenyalang ialah darjat yang tinggi, bulu enggang rendah sedikit. Ya. Tetapi dua bulu burung ini biasa digunakan dalam pakaian dan juga tarian. Baik, mungkin maaf cikgu saya mencela. Mungkin cikgu boleh kongsikan juga perbezaan. Macam cikgu juga menggayakan topi yang dipikir ketapi berbulu juga. So perbezaan di antara macam tadi kaum Ulu, macam cikgu sebut tadi, cikgu adalah menggayakan pakaian kaum Iban. Mungkin perbezaannya ialah topi atau ketapi orang Iban ini dia berbentuk beginilah. Dia diperbuat daripada rotan. Baik. Kemudian dicucuk bulu burung kenyalang ataupun bulu burung enggang. Tetapi orang Ulu, ya, dia duduk di pedalaman sedikit. Orang Iban duduk di kawasan sungai. Baik. Kemudian topi mereka dalam bentuk bulu. Itu perbezaan identiti dia. Dan macam saya pakai ni, biasanya orang Ulu dia pakai baju gagung saja, tidak memakai baju disebut sebagai baju burung ini. Yang dalam itulah. Ya. Kemudian mereka bersiratlah, itu identiti. Baik, kita lihat kepada tarian di Sabah, ya. Di Sabah kita ada tarian ini, tak perlu diperkenalkan lagi Azhar lah. Tarian apa Azhar? Ini tarian Sumazau. Yes, tarian Sumazau ini
diambil daripada perkataan sazau. Apakah maksud sazau itu? Maksudnya apa, Azhar? Boleh cuba teka? Pergerakan tangan penari seperti burung helang. Saya ambil daripada slide cikgu balik. Nampak slide sini ya. Azhar dah tahu dah taktik saya. Baik. Ia daripada pergerakan burung helang. Seolah-olah burung helang ini sedang terbang ya. Itulah perkataan sazau itu, dan uniknya dia ada sedikit perbezaan mengikut kawasan. Baik. Sebab orang Kadazan dusun ini dia berbeza sedikit. Walaupun dia dusun tetapi kerana lokaliti dan tempatnya berbeza, mereka ada sedikitlah perbezaan. Baik cikgu, tarian Sumazau ni yang selalu kita nampak yang orang menggayakan macam tu cikgu? Ya, yang menggayakan itu. Okey. Okey. Baik. Kita lihat tarian yang seterusnya, ini dipanggil tarian limbai. Nanti anak-anak murid saya akan beraksi. Tarian limbai ya. Baik. Tarian limbai ini diasaskan oleh kaum Bajau Sama dari pantai barat Sabah. Baik. Dan juga uniknya tarian ini ditarikan secara berpasangan. Dari sudut pakaiannya, ini saya ada bawa di sini. Ini contoh. Tidaklah lengkap, Azhar, sebab nak dapatkan pakaian tradisional Sarawak ni satu kosnya sangat mahal. Baik. Satu set kalau saya pakai dengan aksesori semua boleh cecah 1,000. Begitu juga dengan ngepan semua ini. Ini ialah contoh pakaian orang Bajau ya. Dia ada satu hiasan kepala. Baik. Kalau kita boleh lihat di sini, ini dipanggil sebagai apa dah? Sarimpak ya. Terlupa pula. Sarimpak atau hiasan kepala. Baik. Cikgu tak guna trik cikgu ni. Ya. Hari ini tak berjaya ya trik cikgu. Okey, baik. Yang terakhir ini ialah tarian Magunatip. Tarian Magunatip ini diasaskan oleh kaum Murut dan uniknya tarian ini dia menggunakan buluh. Ni kalau Azhar menari saya pasti akan terpleot sebab tersepit kakinya di celah buluh ya, sebab dia memerlukan penelitian dan juga pergerakan yang cukup betul ya. Okey. Dan sebelum itu mungkin ada pertanyaan, nampak anak murid ada yang melambai di situ ya. Izzah, silakan Izzah. Syahira. Silakan. Cikgu, saya nak tanya. Baik. Apa perbezaan yang ada pada setiap jenis tarian ngajak cikgu? Dia macam tanya tadi tarian cikgu sebut ngajak. ngajak tadi ada banyak tadi cikgu. Ya. So perbezaan setiap satu. Perbezaan dia begini, Azhar. Saya jawab dulu sebelum kita lihat kepada video nanti saya akan pertontonkan. Ngajat lesung misalnya, dia melambangkan kegagahan seorang lelaki iban. Sebab itu dia akan bawa satu lesung, sangat berat, Azhar. Kemudian dia gigit dengan gigi saja. Jadi kalau orang pakai gigi palsu, jangan tiru aksi tersebutlah ya, sangat berbahaya. Saya dengar cerita ada orang buat tarian ngajak itu. Selepas dia menggigit lesung itu, dia gigit mi tak putus. Azhar tahu kenapa? Giginya tercabut. Gigi dah tak ada. Dia gigit guna gusi tak putuslah ya. Sajalah bergurau ya. Baik. Kemudian ngajak berbunuh, dia akan bawa parang. Baik. Bawa parang seperti aksi sedang berperang. Itulah contoh. Kemudian ngajak induk ialah ngajak yang menggunakan tarian sangat lembut ditarikan oleh seorang perempuan atau wanita. Okey? Baik. Untuk lebih jelas, kita nak kongsikan persembahan daripada pelajar kita daripada SMK Tengku Kudin dan juga SMK Mahmud Azhar ya. Gabungan ni cikgu Gabungan. Hari ini kita berkolaborasi lah ya. Okey, baik. Kita saksikan tayangan video tersebut. Baik, jom saksikan sama-sama. Assalamualaikum pada semua. Assalamualaikum pada semua. Datang kemari menghibur hati. Itu dia. Datang kemari menghibur hati.
itu dia cikgu antara jenis-jenis tarian Ya. Tadi ada ngajak lesung, bermukun dan sebagainya. Mungkin cikgu boleh ulas sikit cikgu. Ya, itu ialah contoh bagaimana tarian itu. Kalau kita lihat di situ sebenarnya seni tari masyarakat kita ini sangat unik. Ya, berbeza dari sudut pakaian, gerak tari, mesej. Jadi saya rasalah kalau kita tidak hargai perkara ini, ia ingin hilang suatu masa nanti kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Azhar, saya nak berkongsi satu lagi suntingan video. Terlihat anak murid saya sendiri mempertontonkan aksi 3 jenis tarian. Boleh kita saksikan? Baik, jom kita sama-sama saksikan video ini. Itu dia, kita dapat tengok. Ini kalau betulkan saya cikgu kalau saya salah, tarian yang mereka gayakan ataupun tarikan ini adalah tarian Sumazai, Limbai dan juga Rambai. Ya, betul. Betul cikgu? Ya, boleh kita tanya pendapat mereka. Boleh cikgu. Apakah perasaan mereka bila mereka tarikan persembahan cikgu nak tersebut? pilih ataupun kita nak buka volunteer cikgu? Saya buka volunteer saja. Siapa nak berkongsi apa uniknya bila dia menarikan? Ya. Elisha. Silakan Elisha. Saya berasa bangga sebab menarikan tarian daripada masyarakat dalam negara saya sendiri. Baik, mungkin sebelum kita bagi Elisha mute balik, mau dia dah mute dah, tapi nak tanya Elisha, baju yang Elisha gayakan tu baju daripada kaum mana? Ini daripada kaum Sumazau. Sumazau, baik, itu dia. So maksudnya mereka, yelah, kita rasa siapa lagi yang nak mencintai adat dan budaya negara kita kalau bukan kita sendiri, cikgu? Ya, betul. Baik, cikgu, mungkin cikgu nak ulas sikit, cikgu. Ya, kalau kita lihat di situ persembahan-persembahan ini ditarikan dengan penuh koreografinya. Bermaksud hari ini jika kita menilai sesuatu masyarakat, persepsi selalu melihat bahawa masyarakat Sarawak dan Sabah ini seolah-olah tertinggal sedikit. Bila kita belajar ni, kita akan nampak sebenarnya mereka sangat bijak dan jauh ke depan. Ya, saya nak berikan contoh begini, Azhar. Kalau kita lihat set pakaian saja, ini ialah mereka fashion maksudnya. Ada orang yang mereka pakaian tersebut, ya, mereka melihat sesuatu dan mereka memikirkan. Ini uniknya. Okey. Kemudian kita lihat di sini pakaian untuk orang Melayu misalnya, dari sudut baju Melayunya, bersongkok atau bertanjak, ya. Kemudian kita lihat pakaian tradisi Sumazau, ya. Ada peralatan-peralatan yang direka khusus melambangkan identiti budaya masyarakat tersebut, ya. Ini ialah pakaian untuk tarian Magunatip oleh orang Murut. Okey. Ini ialah tarian Datun Julud. Okey. Mereka menggunakan, dan satu perkara yang saya nak berkongsi ialah penggunaan elemen alam semula jadi. Ya, kerana masyarakat di Sabah dan Sarawak ini mereka sangat dekat dengan kekayaan alam semula jadi. Sebab itu kita lihat pada bajunya ada motif alam semula jadi. Pada barangan tarian pun ada flora dan juga fauna. Ini satu perkara yang cukup unik untuk kita kaji, ya. Ini ialah pakaian Limbai. Okey. Dan ini saya nak berkongsi. Okey. Jadi saya nak minta anak murid saya berkongsi info tentang alat muzik. Satu perkara. Tarian ini tidak akan lengkap tanpa ada alat muzik. Dan masyarakat Sabah dan Sarawak, mereka mampu untuk menghasilkan alat muzik tersendiri. Okey, ada siapa nak mencuba untuk menerangkan dan berkongsi dengan rakan-rakan?
Saya cikgu. Ya, Silakan. Julaiha berebut hari ni. Ini yang berebut kita ni, nak berebut suka. ni. Ya. Pelajar cikgu mesti berebut punya. Berebut ya. Okey, ini yang kita nak. Yes, dia punya dia punya semangat tu yang kita nak. Ya. Kan? Jadi Baik, saya bagi Azhar untuk memilih antara Nelly dan juga Julaiha. Manakah pilihan kita bagi al-awwalun lah kan. Julaiha kata Julaiha yang awal tadi kan. Kita bagi Okey, Julaiha silakan dulu. Julaiha. Okey. Sapi ni terbuat daripada kayu jenis keladai, Okey. galai dan juga jelutung. Dia menerangkan tentang alat muzik sape. Ini dia. Baik. Okey, Nelly. Nelly nak berkongsi tentang alat muzik apa? Silakan Nelly. Saya nak berkongsi tentang alat muzik jatung utang. Jatung utang. Baik, ni, silakan. Okey. Alat muzik jatung utang ni ialah alat muzik tradisional daripada suku Dayak Kenyah di Kalimantan. Dia punya kayu berbentuk gamang dan dia dalam kategori xylophone. Yang uniknya jatung utang ni dia ditemui secara tidak sengaja oleh para petani. Satu info yang menarik. Tak sengaja, maksudnya ini ialah orang kreatif. Dia melihat Azhar, dia nampak rupa lain. Nampak macam Tom Cruise? Mungkinlah ya. Okey. Itulah. Baik. Azhar, kita ada masa lagi ke? Okey, baik cikgu. Bila cikgu sebut macam tu kita dapat mengenali. Kalau sebelum ni mungkin saya yakin dah percaya semua rakyat Malaysia kenal kaum Kadazan, Iban, Dusun dan sebagainya. Cuma mungkin kita kurang menghayati dan mendalami adat dan budaya kaum-kaum yang terdapat di negara kita kan cikgu kan? Ya, betul. So hari ini kita dapatlah tahu sedikit sebanyak untuk kita terus nak menjaga, mengekalkan warisan budaya dan adat yang ada di negara kita. Baik, cikgu kita nak berhenti rehat seketika sebab tadi Naili cakap macam nak minum air cikgu. Ya, tapi sebelum itu kita tinggalkan satu tugasan. Boleh sementara cikgu, kita silakan. berehat. Mereka akan menyelesaikan satu permainan iaitu menyusun puzzle. Oh, susun puzzle cikgu. Selepas kita kembali semula nanti kita lihat hasil kerja mereka. Okey. Baik, so kita sama-sama nantikan sekejap saja lagi dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga Cikgu Ahmad Baik Hakim Muhammad Yunus dan juga rakan-rakan saya di Google Meet yang mana tadi Cikgu ada tinggalkan tugasan kepada rakan-rakan saya di Google Meet dan saya kena percaya mereka dah pun siapkan hasil ataupun tugasan yang diberikan. So macam mana cikgu? Kita nak terus minta mereka tunjukkan atau macam mana cikgu? Kita ada permainan teka sikit. Baik. Ya. Okey, saya mulakan dengan Nelly seorang sebab kita ada 5 orang saja. Okey, Nelly, apakah hasil yang kamu dapat daripada puzzle yang disusun? Okey, ada gambar kartun menari. Baik. Gambar apa itu, Nelly? Tu gambar Nelly dengan siapa tu? Ini gambar Nana dan Nini. Okey. Nana ni memakai pakaian tarian pemukul oleh orang Sarawak. Nini okey. pula memakai pakaian Sumazau oleh orang Sabah. Ya, bermukun dan juga sumazau. 2 tarian. Okey, kita lihat. Okey, siapakah yang ada puzzle? Dia selesaikan dan dia pilih seorang kawan untuk meneka. Okey, siapa? Siapa nak cuba? Baik, silakan. Okey, Izzah mungkin? Silakan Izzah. Ya, Izzah. Okey. Nampak ke? Nampak. Gambar kartun apa tu, Izzah? Bukan Izzah yang jawab. Izzah pilih siapa nak teka. Tarian apakah pada puzzle tersebut? Okey. Saya nak tanya Wardina. Okey, Wardina. Silakan Wardina. Tarian apakah itu?
Cici tarian apa? Silakan Wardina. Tak berapa nak jelas lah cikgu. Yang saya pasti cikgu, Cici menggayakan pakaian tradisi orang Sarawak cikgu. Ya, betul. Ada di sini. Baik. So, tarian apakah yang ditarikan oleh Cici? Baik. Bermula dengan huruf N, Wardina. Sekejap cikgu, sekejap. Ke nak beli Nak beli nyawa lagi? Okey, mungkin ada rakan-rakan lain yang nak membantu. Siapa Wardina. nak cuba? Mungkin ada rakan-rakan lain yang nak membantu pakaian yang digayakan oleh Caca dan juga Cici. Apa tarian yang mereka gayakan ataupun tarikan? Okey, kita minta Izzah lah berikan jawapan ya. Baik, silakan Izzah. Bermaksud tidak ada Bocorkan siapa yang jawapan mampu anda. teka. Cici Dari Caca ya, Cici dan Caca. Caca ni dia tarian Limbai Bajau Samah dari Sabah. Okey. Cici? Cici pula tarian Ngajak Iban dari Sarawak. Tarian Ngajak Iban. Okey, Ngajak dan Iban kita dari ada satu Sarawak. lagi. Okey. Baik. Ya, Julaiha. Silakan. Tunjukkan. Kartun apa yang kamu selesaikan? Alright. Itu dia Lala dan Lily. Lala dan Lily. Okey, tarian apa? Tinggal Elisha saja kena teka. Okey, Elisha. Lily tarian apa? Lily tarian apa dan Lala tarian apa? Yang pasti clue dia di atas kepala ada bulu burung cikgu. Ya, di tangan pun ada bulu pelepah burung. Tarian apa Elisha? Mungkin itu akan membantu juga. Saya rasa tarian Bermula dengan huruf D, ya? Tarian apa tadi? Magunatip. Magunatip. Magunatip, ya? Saya nak cuba boleh tak? Ya, siapa nak Silakan cuba? Wardina. Okey, Wardina nak silakan. tebus. Nak tebus yang tadi. Okey. Silakan Wardina. Lala Datun Julut daripada Sarawak. Okey. Lily Magunatip daripada Sabah. Baik. Adakah betul jawapannya, Julaiha? Betul. Betul, ya? Betul. Tahniah untuk Elisha dan juga Wardina. Elisha kena jawab satu, cikgu. Magunatip. Manakala Wardina melengkapkan kedua-duanya lah. Ya. Baik, cikgu. Okey, baik. Kita beralih kepada tajuk kedua, Azhar, iaitu tajuk seni bina. Okey, kita lihat dahulu pada slide ini. Ada beberapa kategori rumah yang kita nak bincangkan. Salah satunya ialah rumah panjang. Rumah panjang ini ialah rumah yang direka cipta oleh etnik Iban dan juga orang Ulu. Dan di dalam rumah ini, jika kita boleh lihat di depan saya ini, ya, di hujung sana, itulah reka bentuk. Ya, kita ada beberapa ruang, iaitu ada ruai, ya, untuk bahagian di luar. Kemudian ada di bahagian dalam dan juga ada bilik-bilik untuk cikgu, ini yang di sebelah sini. Kalau yang cikgu sebutkan tadi di sebelah sana itu bukan rumah panjang lah. Ya, ini juga rumah panjang. Tapi ini ialah seni bina orang Murut, ya. Oh, okey. Itu seni bina orang Murut untuk rumah panjang yang di sebelah sana. Manakala yang di sebelah sini, ini adalah rumah panjang bagi orang Iban. Orang Iban. Dan juga orang Ulu. Ya. Baik. Cuma orang Ulu ni biasanya dia ada satu reka cipta yang sedikit berbeza. Nanti pelajar saya akan berkongsi dari sudut mock-up dia. Cuma saya nak maklumkan dari sudut binaan dia, dia menggunakan bahan yang cukup berkualiti tinggi. Contohnya kayu, menggunakan kayu belian. Kayu belian ini dia boleh tahan serangan anak-anak dan juga berusia sampai 100 tahun. Dan rumah ini dibina mengikut kepada fungsi dan tujuannya. Salah satunya ialah untuk dijadikan sebagai kubu pertahanan, mengelakkan serangan binatang buas dan juga mengelakkan banjir. Dan jika kita lihat kepada rumah Murut ini, Azhar dah sebut tentang rumah Murut, jadi saya sebut, jika kita perhatikan pintunya di bahagian depan atau di bahagian tepi. Tepi. Ya, inilah contoh bagaimana strategi pertahanan yang mereka buat. Ya, sebab biasanya kalau di depan musuh akan menyerang daripada bahagian depan. Ya, ini ialah contoh bagaimana keunikan seni bina yang pertama. Baik. Kita lihat ini yang kedua. Ini Azhar. Ya, kalau kita lihat ini ialah rumah tinggi orang Melanau. Ya, dia kalau yang sebenarnya kalau kita pergi ke kampung budaya di kaki Gunung Santubong itu sangat besar. Baik. Sangat besar rumahnya sebab dia boleh menempatkan banyak keluarga dan dibina dengan
cukup tinggi untuk fungsi yang sama, mengelakkan serangan musuh, binatang buas dan juga banjir. Maksudnya cikgu, rumah-rumah mereka yang dibina ni akan menempatkan bukan satu keluarga sahaja, tetapi menempatkan banyak keluarga. Ya, keluarga. Sebab itu kalau Azhar ingat, sebelum ni kita belajar tentang sistem pemerintahan, masyarakat tempatan ini, mereka mengasaskan sistem pemerintahan berbentuk kesukuan. Salah satu sebabnya mereka memang duduk dalam satu komuniti yang ramai dan salah satu cara untuk menguruskan masyarakat yang ramai ialah membina satu rumah yang boleh menempatkan semua keluarga. Jangan berdiri, duduk. Ya. Tak gurau cikgu. Okey. Baik, ingat ada orang di dalam tu ya. Takut saya. Okey, baik cikgu. Baik, ini yang paling unik lah. Bila saya buat ni saya cukup tertarik. Baik. Ni depan saya. Ini namanya Rumah Baruk Azhar. Rumah Baruk macam rancangan jual barang saya hari ni. Okey, tak apa. Baik, Rumah Baruk ni, ni satu contoh lah dia boleh buka. Untuk tujuan menyimpan tengkorak dan juga meletakkan senjata serta mereka membuat upacara ritual. Rumah ini dibina oleh kaum Bidayuh. Maksudnya kalau rumah baruk bukan untuk penempatan masyarakat mereka lah? Ya, bukan. Mereka ada rumah panjang sendiri. Yang ini macam kita, kalau kita orang Islam mungkin surau atau masjid. Ini ialah rumah baruk. Dibina dalam bentuk bulat ataupun berbentuk kon. Dan di atas bumbung itu biasanya diletak replika atau gambar rajah burung kenyalang. Itu ialah rumah baruk. Okay, kemudian kita lihat rumah panjang rungus. Di depan meja Azhar itulah contoh rumah panjang rungus. Dia ada bahagian, sebenarnya ada bilik. Yang saya buat guna kayu itu ialah bahagian menempatkan bilik tidur. Kemudian yang di depan itu ada banyak kayu bulat, itu ialah untuk kawasan aktiviti sosial. Okey. Kemudian kita lihat, ini saya dah terangkan tadi, rumah panjang murut. Okey. Kita habis tentang rumah tu. Cuma saya nak kongsi teknik lain yang tidak ada dalam buku teks, tapi kalau kita lihat, ini ialah satu contoh rumah. Azhar lihat dari sudut arkiteknya, binaan bumbungnya, dari sudut binaan penggunaan bahan. Sebab kita kena faham, masyarakat di Sabah misalnya, hutannya tidak sama dengan masyarakat di Sarawak. Sebab itu kalau kita lihat rumah di Sabah, mereka banyak menggunakan buluh. Sebab hutan di kawasan mereka ialah kawasan yang banyak sangat buluh. Contohnya inilah rumah bambu. Rumah bambu untuk etnik Kadazan Dusun. Ini ialah rumah Bisaya. Ini untuk masyarakat di Sarawak? Ya, masyarakat di Sabah. Di Sabah. Okey. Kemudian yang ini, satu yang saya tambah sedikit ialah rumah tradisional orang Melayu. Jika Azhar lihat kepada bentuk bumbung, reka cipta, menunjukkan bahawa mereka ini ada arkitek dan engineernya. Baik, kalau mungkin cikgu boleh nyatakan juga cikgu, kalau di hujung untuk masyarakat Melayu, mungkin kalau kita tengok perbezaan di setiap negeri juga ada dia punya design ataupun gaya seni reka mereka yang tersendiri. Kalau macam yang ini cikgu? Ini Melayu ni. Ini Melayu, mungkin negeri mana cikgu? Ini ialah Melayu Sarawak. Dia sebenarnya hampir sama dengan Melayu Brunei. Dari sudut reka cipta, ruangan sebenarnya dia ada ruangan, ini ruang tamu. Kemudian dia ada dua tingkat. Kalau kita lihat yang sebenar, ada ruangan untuk perkahwinan, ada di bahagian ini, di bahagian dapur, dan juga tempat menyimpan barang. Dan rumah ini pun tinggi. Di bawah ini boleh beraktiviti. Macam-macam, nak menganyam ketupat boleh, nak makan cekodok pun boleh di bawah. Baca wajib dan dodol, sila nikmati kawan. Saya tengok ada yang cuba mengangkat tangan nak bertanya soalan. Okey, baik, silakan. Siapa yang nak bertanya? Izzah, silakan. Izzah lagi. Okey, silakan. Cuma Izzah kena buka mic, Izzah. Kalau Izzah tak buka mic, memang kita tak akan dengar lah sampai bila-bila. Cikgu. Baik. Ya. Selalunya kita baca komen dan pandangan orang yang tak faham tentang orang Sarawak dan Sabah ni macam tertinggal sikit kehidupannya. Tak betul lah kan? Ya. Kalau kita lihat komen-komen yang agak subjudis, yang tidak faham, bila kita belajar ni kita nampak sesuatu. Okey, sebelum saya terangkan sedikit, ada siapa nak berkongsi? Nak berkongsi pandangan? Baik. Tapi mungkin sebelum mereka berkongsi, cikgu, apa kata kita beristirahat seketika? Okey. Kita kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey.
TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras di TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan juga cikgu kita Ahmad Baik Hakim Muhammad Yunus, Guru Sejarah SMK Mahmud Rauk Pahang, dan juga rakan-rakan kita daripada dua buah sekolah, SMK Rauk Pahang dan juga SMK Tengku Kudin. Ya, baik betul. cikgu, Ya. kita dah tahu berkenaan dengan sejarah seni bina yang ada. Ya. Maksudnya setiap kaum itu ada tradisi reka bentuknya tersendiri dan ada sebabnya yang tersendiri. Ya, betul. Kenapa dicipta sebegitu. Baik, tadi cikgu ada minta yang mana pelajar kita untuk memberi sedikit penjelasan. Siapa tadi? Ya. Kita persilakan. Siapa tadi? Elisha ke? Elisha ke Wardina tadi? Okey, silakan Elisha. Elisha. Kalau kita tengok rumah diorang kan, dia macam dia macam orang yang pandai dan orang yang kreatif yang buat rumah dia, sebab ada mesti ada fungsi-fungsi dia. Okey. Ketinggalan. Baik. Betul ya. Jadi kalau kita lihat, saya menyokong pendapat Elisha tadi, sebab kalau dari sudut pemilihan kayu yang berkualiti. Kalau sudut seni bina ada sebab dan fungsinya. Tinggi, lebar dan menempatkan keluarga. Jadi bermaksud mereka ada pakar dan juga orang yang memikirkan untuk masyarakat mereka sendiri. Baik Azhar, sebenarnya Sabah dan Sarawak ini sangat banyak etnik. Selalu kita tengok Semenanjung ini, selalu kita tengok Melayu, Cina, India. Tapi di Sarawak ini sebenarnya ada banyak suku, ada ramai suku. Jadi kita nak lihat hasil kerja murid saya. Baik. Mereka pun sama-sama bertukang dengan saya. Ya. Okey, siapa nak mula dahulu? Nak berkongsikan hasil kerja? Okey, Izzah silakan. Izzah. Setiap pelajar, setiap seni reka yang berbeza, cikgu. Okey. Ni Ya, betul. rumah perahu atau lebih dikenali sebagai lepa baju sama. Oh, okey. Lepa baju sama. Okey. Boleh kongsi, mungkin ada yang nak cuba di luar sana, nak cuba buat musim-musim PKP ni, Izzah. Awak guna apa? Saya menggunakan batang aiskrim untuk dijadikan atap dia. Baik. Badan dia pula saya gunakan botol, lepas tu saya gunakan chopstick dengan cup. Okey, itu Patutlah lepas. ibu cari chopstick tak jumpa. Rupanya Izzah ambil. Okey. Okey. So Okey. ini adalah untuk suku kaum Bajau, cikgu. Bajau, sebab orang Bajau ni memang kehidupan mereka ialah di atas laut. Okey. Mereka buat rumah pun di atas air, ya, dan mereka duduk seharian menjalankan aktiviti menangkap ikan, menyelam, mencari mutiara dan sebagainya. Maka mereka membina satu kapal yang boleh berfungsi sebagai tempat kediaman. Baik, itu dipanggil itu sebagai dia. lepak atau perahu. Baik, Okey? seterusnya mungkin kita nak tengok pelajar yang seterusnya. Siapa yang nak perkenalkan atau pertontonkan anda punya hasil seni reka bentuk yang anda telah siapkan? Siapa yang nak try? Okey, Elisha, silakan Elisha. Okey, kat sini saya ada buat mock-up rumah orang Ulu. Baik. Okay, dia punya dinding dia buat daripada batang aiskrim. Yang ni daripada chopstick dan kotak. Saya dekatkan semua ni menggunakan gam. Okey. Apa uniknya rumah ni, Elisha? Dia tinggi 30 kaki untuk mengelak daripada banjir, daripada musuh dan daripada binatang buas. Baik. Okey. Baik Azhar, kita tak ada banyak masa. Baik. Jadi boleh tak kita tontonkan serentak baki yang ada? Boleh, cikgu. Okey. Boleh? Siapa yang belum mempertontonkan hasil mock-up masing-masing? Saya rasa mungkin semua boleh angkat. Boleh saya rasa angkat, mungkin semua ya? boleh angkat hasil kerja anda masing-masing. Kalau kita tengok semua menghasilkan seni reka bentuk yang berbeza, mewakili setiap kaum yang ada di Sabah dan Sarawak. Okey, dengan izahnya, dengan lepa berombaknya. Okey, Wardina, rumah apa? Boleh perkenalkan? Ini contoh mock-up rumah apa? Rumah lotut. Rumah lotut. Etnik apakah yang memiliki rumah lotut ini? Baik. Boleh dah? Okey, tersangkut. Okay, ada ribut dah taufan ya, biasalah. Okay. Faham. Etnik apa, Wardina? Silakan Wardina. Ya Allah.
Okey, tak apa. Okey, tak apa. Tidak ada masalah. Mungkin kita persilakan rakan kita yang lain. Okey, yang lain. Mungkin Julaiha. Julaiha. Silakan Julaiha. Saya punya ni Bajau Sama. Bajau Sama. Okey. Bajau Sama. Dia terkenal dengan teknik menyambung kayu pada hujung rambut rumah. Hujung rambut. Biasanya di hujung rumah ini dia orang akan letakkan kayu sebagai lambang dan juga identiti rumah dia orang. Okey, dan rumah dia kecil-kecil saja. Okey, dan yang terakhir Nelly. Silakan Nelly. Ni rumah orang Penang. Okey. Bahan yang saya gunakan kotak, atap dia saya gunakan kotak. Yang ni saya gunakan chopstick. Baik. Piring saya gunakan bata aiskrim. Saya lekatkan semua dengan gam. Ni saya curi chopstick Encik Azhar. Okey. Baik Azhar. Dia main curi-curi pula. Jangan curi tak baik Okey. Baik Azhar, jika kita lihat ke semua rumah yang mereka buat itu, mereka membina mengikut kesesuaian tempat dan lokaliti mereka duduk. Ya, cuba kita bayangkan kalau di Kutub Utara misalnya, ya, kenapa orang Eskimo membina igalo? Ya, kalau kita buat rumah kayu di Kutub Utara sesuai tak? Tak sesuai dah cikgu. Tak sesuai lah sebab cuacanya sejuk kan. Begitu juga kalau kita lihat mungkin hari ini yang pergi ke Sabah dan Sarawak, okey, mereka memandang binaan-binaan ini sebagai satu perkara yang agak ketinggalan. Tapi sebenarnya kita perlu memahami dari sudut jangka waktu dan juga kesesuaian kehidupan masyarakat itu sendiri. Baik Azhar. Dan itu kalau kita tengok cikgu, itulah sebenarnya cara kita nak memelihara warisan tinggalan negara kita cikgu. Supaya tidak lapuk dek hujan, bab kata pepatah. Dan Naili, lepas ni tolong pulangkan balik saya punya chopstick ya. Okey, baik cikgu. Mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan cikgu berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini. Saya pun sebenarnya sangat teruja sebab dihasilkan ataupun pembelajaran kita hari ini bukan sekadar dalam bentuk teorinya sahaja, tetapi didatangkan dalam bentuk fizikal supaya kita nampak lebih jelas dan juga nyata terhadap warisan tinggalan budaya yang ada di negara kita. Silakan cikgu. Okey, sebelum saya merumuskan, saya minta seorang murid untuk memberikan sedikit rumusan. Baik. Bagi pihak murid. Ada siapa-siapa nak mencuba nasib ataupun nak berkongsi pandangan? Baik, silakan. Silakan, angkat tangan. Saya nampak macam Naili nak cubalah cikgu. Ya, Naili. Silakan Naili. Cuma ingat chopstick saya pulangkan. Saya cadangkan kan pihak sekolah ambilan etnik ni menjadikan sebagai kurikulum. Sebab Thailand ni menarik dan kita dapat kekalkan kita punya warisan budaya. Okey. Dia bercakap pun macam mak-mak datin, insya-Allah KPM pun akan dengar lah Azhar. Baik. Saya buat rumusan begini Azhar. Ada dua perkara kita belajar hari ini, iaitu yang pertama ialah dari sudut seni tari dan yang kedua ialah dari sudut seni bina. Baik. Saya nak berkongsi satu pandangan sebenarnya. Yang terakhir, saya jumpa di Facebook Azhar, tetapi ayat ini makan dalam lah saya rasa. Saya perasan juga tadi di slide yang awal-awal tadi, di slide yang awal ni paparkan juga, dan saya sebenarnya sangat terkesan dengan ayat tersebut juga. Sebab kan, ini bagus untuk dewasa kita. ni terlalu banyak kata-kata ataupun komen-komen yang menyentuh sensitiviti. Dan bila kita belajar ini, kita melihat bahawa mereka bukan bangsa yang mundur tetapi bangsa yang cukup hebat. Ya. Katanya ialah, datanglah ke rumahku Azhar, duduk dan makanlah di dapurku Azhar, tapi ingat Azhar, ya, hormati dan hargailah adat dan budayaku. Ini maksudnya mereka meraihkan tetamu, mereka meraihkan kehadiran tetamu, kedatangan kita semua, tetapi jangan sesekali menghina budaya dan juga tradisi mereka. Dan itulah sebenarnya ditekankan untuk rakyat di negara kita, walaupun berbeza kaum, berbilang bangsa dan agama sekalipun, tetapi semuanya mempunyai adat, tradisi dan budaya yang berbeza, bukan untuk berkelahi, bukan untuk bergaduh, tetapi untuk saling berkenalan dan juga saling mencintai antara satu sama lain. Betul tak? Betul. Itu dia. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Ahmad Bayhaqi Muhammad Yunus, Guru Sejarah SMK Mahmud Rawak Pahang. Saya sangat seronok pada hari ini, dan cikgu kata
kata dia nak bagi kat saya rumah satu, kita sembang lah. Saya terlupa pula satu ya. Okey. Itu dia. Terus dapat cikgu. Terus dapat ni kira macam acara potong ribbon lah. Itu cikgu. Producer marah kat saya. Cikgu, saya dapat free cikgu. Okey. Jadi rumah ni tak siap, Azhar yang akan menyiapkannya. Baik, itu dia. Saya akan siapkan dan saya akan simpanlah sebagai kenang-kenangan. Okay. Dan kita nak ucap jutaan terima kasih kepada rakan-rakan daripada SMK Mahmud Raub Pahang, SMK Tengku Kudin, dan sampai berjumpa lagi juga kepada anda yang berada di rumah kerana terus setia bersama kami di Trust Didik TV KPM 8 hingga 10 pagi. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Seni bina tradisional etnik di Sarawak dan Sabah merupakan identiti kebanggaan negara kita. Seni bina sedia ada tidak seharusnya dilihat sebagai rumah kediaman semata-mata. Sebaliknya, ia mengandungi falsafah binaan, asimilasi budaya, geografi setempat dan identiti kumpulan masyarakat. Hargailah budaya dan warisan negara kita. Perincian khusus tentang ciri-ciri seni bina rumah tradisional etnik Sarawak dan Sabah mampu memberi pencerahan kepada kita tentang keunikan yang ada pada setiap suku kaum di wilayah tersebut. Selain itu, fungsi setiap seni bina tersebut secara jelas menunjukkan masyarakat di Sarawak dan Sabah hidup secara rukun berpaksi semangat kekitaan yang utuh dan harmoni. Perkara ini patut diteladani oleh kita semua demi mengekalkan suasana yang aman dan harmoni. Didik TV KPM